Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama lagi dalam segmen Dari Wanita Untuk Wanita yang dibawakan khas oleh Lubna TV. Alhamdulillah, hari ini ada bersama saya Nur Syahidah Muhammad dengan panel jemputan khas kita, iaitu mungkin bukan calon-calon orang lah kalau kat Terengganu ni, khususnya di Dom Pulau Gading, mungkin kenal lah, di Kuala Nerus mungkin kenal, iaitu Yang Mulia Tuan Rosina binti Tuan Sulaiman, yang merupakan Setiausaha Khairun Nisa Terengganu dan merupakan timbalan Dewan Muslim Apas Negeri Terengganu. Assalamualaikum Cik Na. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Kau baik Cik Na? Dapat berada di studio hari ini bersama Da. Ya, alhamdulillah. Cik Na sihat? Sihat, alhamdulillah. Hari ini kita berada di studio. Hari ini kita nak bawakan satu tajuk di dalam segmen wanita, dari wanita untuk wanita, iaitu tajuknya Wanita Terengganu Terbela. Terbela kan tu. Kita akan kupas sikit bersama Cik Na. Hari ini kita akan tahu bagaimana kerajaan Terengganu pada hari ini membela nasib-nasib wanita yang ada kat Terengganu ni. Bagaimana cara-cara, sebab kita tahu wanita ni merupakan golongan antara golongan yang lemah lah. Sebab pada zaman Nabi dulu, Nabi Muhammad SAW telah mengangkat darjat wanita. Sebab kita tahu sebelum adanya Islam ni, wanita selalu ditindas kan Cik Na. Jadi bila adanya, kita tahu sirah-sirah Nabi Muhammad SAW yang mengangkat wanita ni, jadi Terengganu pada hari ini yang telah di bawah pimpinan PAS Kerajaan Terengganu, kita telah mengangkat panggil golongan wanita ni. Jadi kita tahu juga sebelum kita masuk sedikit apa peranan kerajaan Terengganu terhadap wanita ni, kita tahulah popularasi wanita ada kat Terengganu ni Cik Na. Soalan pertama lah tu kiranya, populasi wanita di Terengganu ni. Silakan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moderator kita Adinda Syahidah dan juga semua para pendengar sekalian. Kita akan cerita pasal apa yang kerajaan negeri bela ataupun martabatkan kaum wanita di negeri Terengganu. Jadi untuk itu kita tahu dulu berapa ramai agaknya wanita yang ada dalam negeri Terengganu kita. Keseluruhan rakyat negeri Terengganu sekarang ialah 1,88,938. Itu rakyat Terengganu. Daripada jumlah itu, wanita adalah seramai 530,177 orang. Di situ bermakna lebih daripada separuh adalah kaum wanita. Jadi itu, dengan ini nanti kita tengok lagi lah apa yang berlaku di negeri Terengganu kita ni. Betul. Maknanya kita tahu pun memang golongan wanita ni lebih ramai daripada golongan lelaki kan kat mana-mana kan kat Terengganu juga. Kalau yang Cik Na kongsi tadi, iaitu seramai 530,177 wanita yang ada kat Terengganu ni. Baiklah Cik Na, untuk soalan pertama tadi kan, untuk sebelum saya masuk soalan kedua ni, apa kata para penonton yang sedang menonton ni, kita dah ingat sebab dah sabar-sabar nak berkongsi Cik Na. Apa kata para penonton yang sedang menonton ni, like, komen dan share siaran kita pada hari ini agar lebih ramai wanita tahu bahawa Kerajaan Terengganu di bawah pimpinan PAS telah membela nasib kaum wanita, insya-Allah. Baiklah. Dengan kata lain petik jari. Petik jari tu. Petik jari ni kan main slide kita je. Jadi sambil-sambil tengok tu, kita like, komen dan share. Sebab kita share benda-benda bermanfaat ni dapat pahala Cik Na. Gitu. Jadi termasuk soalan kedua, berkenaan wanita jugalah. Apa antara cabaran hidup yang perlu dihadapi oleh kaum wanita di Terengganu ni Cik Na? Bila kita tengok kepada kaum wanita di negeri Terengganu, setelah kita buat kajian dan kita selaku, macam Cik Na sendiri selaku isteri kepada wakil rakyat, begitu juga kita ada Adun Wanita Terengganu, dan kita ada di setiap daerah itu wakil-wakil pimpinan wanita kita. Apa yang kita lihat di situ, cabaran ataupun masalah-masalah yang ada pada wanita Terengganu, yang pertamanya ialah masalah ekonomi. Betul. Masing-masing di sana mereka berusaha, wanita ni berusaha memainkan peranan untuk membantu ketua isi rumah, iaitu suami. Suami kebanyakannya insya-Allah adalah orang-orang yang bekerja, mencari nafkah untuk keluarga,
Dan wanita ni mengambil inisiatif untuk turut sama membantu ketua isteri rumah mendapatkan pendapatan untuk membantu juga keluar, meringankan bebanan ketua isteri rumah tu mencari nafkah untuk keluarga masing-masing. Jadi mereka berusaha untuk itu. Mereka berusaha untuk itu. Jadi bila wanita berusaha di bidang ekonomi, bila kita ada melaksanakan sesuatu, di situ ada cabarannya. Jadi di situlah kerajaan negeri melihat ada perkara-perkara yang perlu kita bantu. Itu cabaran wanita di situ dari segi ekonomi. Yang keduanya, kita melihat cabaran wanita di negeri Terengganu ialah dari segi pendidikan anak-anak ataupun masalah keluarga. Masalah keluarga ini antaranya mungkin dari segi ilmu. Wanita di Terengganu perlu kepada pendedahan ilmu yang cukup untuk mereka membina satu keluarga yang bahagia. Untuk mereka membina satu keluarga yang bahagia. Seterusnya keluarga yang diredai Allah, keluarga yang harmoni, keluarga yang mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Jadi kerajaan negeri Terengganu, nanti kita tengok lepas pada ni apa yang kerajaan negeri Terengganu sediakan agar wanita di negeri Terengganu berada di tempat yang mampu untuk mereka hadiahkan kepada keluarga mereka ilmu-ilmu yang membawa kejayaan dunia dan akhirat tadi. Ya, betul. InsyaAllah. Di sana ada ruang-ruang yang disediakan. Jadi maknanya tu antara yang utamalah. Kalau macam Cik Nakar bawa tadi, ekonomi. Kita tak dapat sangka lagi kalau kita lalu kat mana-mana ni, banyak gerai-gerai yang nak wanita. Nak wanita. Makcik-makcik pun kat pasar-pasar, mana pasar pagi ke pasar malam, ada makcik-makcik yang sedang berusaha juga. Walaupun mereka dah berumur. Walaupun dah berumur. Jual-jual ulang-ulang ke kan. Mereka cukup tidak mahu duduk saja. Itu dah jadi macam dia jadi macam kadang wanita ni kalau ibu-ibu dia rasa macam duduk saja Cik. Ya, betul. Dia cuba juga untuk cari puas saja. Puas saja, cari benda-benda yang boleh dapatkan hasil yang membantu keluarga juga. Tu antara panggil memang cabaran lah untuk panggil membesarkan keluarga, dia membantu dan insya-Allah untuk para-para isteri yang sedang berusaha dengan membantu suami tu besar pahalanya insya-Allah. Baiklah, untuk soalan ketiga. Ni kita nak masuk apa berkenaan iaitu prinsip atau pendekatan yang diambil oleh pihak kerajaan negeri Terengganu dalam memartabatkan kaum wanita. Tadi kita cerita berkenaan cabaran. Bila ada cabaran ni apa pula tindakan atau prinsip yang dipegang oleh kerajaan Terengganu untuk wanita? Okay, Alhamdulillah, kita melihat kerajaan negeri Terengganu sebenarnya lebih awal lagi daripada dapat mentadbir negeri Terengganu. Pentadbir kepada kerajaan negeri Terengganu sekarang ini adalah berpihak kepada sebelum ini dan selepas PRU yang ke-14 berpihak kepada Parti Islam Se-Malaysia PAS. Ya, betul. Jadi di sana kita tengok sebelum lagi mereka dapat mentadbir negeri Terengganu, Parti Islam Se-Malaysia PAS ini sudah pemerangka manifesto. Manifesto yang mana manifesto itu akan dilaksanakan kepada rakyat. Jadi di dalam manifesto tawaran-tawaran yang akan kita laksanakan setelah mentadbir negeri Terengganu, di sana sudah ada perkara-perkara yang khusus untuk wanita. Di antaranya ialah kita menawarkan untuk membuka pusat nursery di setiap jabatan kerajaan. Alhamdulillah itu telah menjadi kenyataan sekarang. Manifesto PRU 14 gitu. Jadi ibu-ibu yang mempunyai anak sangat seronok pergi ke pejabat, anaknya di nursery yang telah ditentukan di pejabat tersebut. Jadi alhamdulillah itu telah dilaksanakan. Betul. Yang kedua, manifesto yang ditawarkan pada PRU 14 yang lalu ialah memberi cuti 30 hari isteri kematian suami. Kalau sebelum ni kematian suami cuti 2 hari ke berapa hari. Pendek saja. Jadi kerajaan menawarkan cuti 30 hari. Itu menunjukkan bahawa kita sudah rasa prihatin kepada golongan wanita sebelum kita mentadbir negeri lagi. Dan perkara ini juga telah menjadi kenyataan. Telah dilaksanakan oleh kerajaan negeri Terengganu.
Seterusnya kita ada pencen rakyat kepada warga emas yang layak. Di situ juga ada golongan wanita. Selain daripada itu, kita ada karnival kahwin perdana. Juga melibatkan kaum wanita juga. Lesen motor percuma, pemuda-pemudi juga melibatkan juga kaum wanita. Jadi itu dari segi manifesto. Alhamdulillah 20 manifesto telah dilaksanakan oleh kerajaan kita sebelum menjelang PRU 15. Alhamdulillah. Okey, selain daripada itu, apa usaha kerajaan negeri nak memartabatkan lagi kaum wanita? Bila dilihat dalam Dewan Undangan Negeri ni, tidak ada adun daripada wanita. Sebelum-sebelum tak ada kan. Tidak ada adun ahli Dewan Undangan Negeri yang bertanding di kalangan wanita. Jadi mana nak ada adun daripada wanita dah kalau tidak ada yang masuk dalam pertandingan dalam pilihan raya. Maka undang-undang kita negeri Terengganu boleh melantik adun wanita. Maka dengan secara rasminya pada 29 hari bulan 11 2018 melantik Dewan Undangan Negeri telah melantik seorang adun wanita. Yang mana mereka ini berada satu meja di dalam Dewan Undangan Negeri dan boleh membawa suara wanita. Alhamdulillah. Itu yang kerajaan tentukan untuk membela kaum wanita di negeri Terengganu ini. Seterusnya kalau kita tengok lagi, Pejabat Menteri Besar Terengganu telah mengiktiraf seorang pegawai hal ehwal wanita yang sentiasa mengambil berat melihat apa-apa yang patut berkaitan dengan wanita. Jadi Menteri Besar kita menunjukkan bahawa sangat prihatin bahawa golongan wanita ni perlu dititik beratkan daripada apa sajalah. Ada masalah apa itu ini boleh kita fokuskan kepada perkara-perkara tersebut. Seterusnya kerajaan negeri kita juga telah menubuhkan Urus Setia Wanita. Urus Setia Wanita Terengganu pada 9 Ogos 2020 yang mana dia punya visi penubuhan ni, kalau kita tengok sebelum ni kita ada Urus Setia Belia, menguruskan hal yang berkaitan dengan belia dan NGO dan sebagainya. Maka Urus Setia Wanita ini peneraju pembangunan wanita ke arah Terengganu sejahtera. Jadi kita fokuskan bahawa nak wanita dalam negeri Terengganu ni maju. Maju bukan sahaja dari segi ekonomi tetapi dari segi sosial. Dari segi ilmunya maju, dari segi segalanya menjadikan wanita di negeri Terengganu adalah wanita yang maju. Maju dia kata peneraju pembangunan wanita ke arah Terengganu sejahtera. Okey, selain daripada itu ni panjang sikit ni. Untuk menjawab soalan ini agak panjang kerana sangat banyak perkara-perkara yang kerajaan negeri buat untuk kaum wanita. Jadi kita perlu highlightkan supaya semua wanita khususnya negeri Terengganu tahu bahawa inilah usaha kerajaan kita untuk menjadikan kaum wanita di negeri Terengganu ni kaum yang berjaya dari segala bidang. Diangkat, maknanya ada golongan. Terengganu juga menganjurkan Hijab Day. Hijab Day khususnya sesuai dengan Darul Iman. Terengganu Darul Iman. Nak melihat wanita dalam negeri Terengganu ni berhijab dengan sempurna. Dan saya pernah dengar pelancong datang ke negeri Terengganu, dia kata seronoklah saya tengok negeri Terengganu ni. Saya tengok orang puang dalam negeri Terengganu ni tak ada lah yang tak pakai tudung. Jarang-jarang jumpa. Tapi memang biasa tudung belaka. Kebanyakan kita tak nampak di mata lah yang tidak bertudung tu. Kebanyakannya bertudung. Alhamdulillah. Mungkin hasil kesedaran kita menganjurkan Hijab Day ni setiap tahun. Menganjurkan Hijab Day dan kita hadiahkan tudung kepada kaum wanita supaya mereka ni rasa keinsafan untuk memenuhi tuntutan syariat tersebutlah. Selain daripada itu, kerajaan kita juga menganjurkan Hari Sayyidatina Aisyah setiap tahun. Dengan pengisian yang khusus untuk para wanita dan pada hari itu juga kita mengiktiraf para wanita yang berjaya. Tokoh-tokoh wanita dari tokoh pendidikan, tokoh perubatan, tokoh masyarakat, tokoh atlet, apa saja bidang wanita dalam negeri Terengganu kerajaan tidak abaikan. Semua kerajaan ambil tahu dan ambil berat berkenaan dengan wanita. Dan saya rasa ni yang paling best lah kot. Semua best lah.
Semua macam saya nampak. Semua best, tapi hak ni rasanya paling best sebab dia adalah dasar. Dasar. Iaitu dasar wanita Terengganu. Ya Allah, bila saya sebut ni rasa terharu. Kerana dasar ini berjaya kita lancarkan pada 29 September 2022. Setelah kita berhempas pulas dengan para kumpulan penyelidik untuk menggubah dasar wanita ini daripada UMT, UNIZA, tokoh-tokoh ilmuwan lah. Telah dibentuk kumpulan penyelidik dasar wanita ini pada Mac 2021. Sehinggalah pada September 2022 kita dapat melancarkan dasar wanita ini. Bermakna bila ada dasar ini, semua agensi kerajaan mana-mana sahajalah yang terlibat dalam negeri Terengganu sebelum melakukan apa-apa program ke mesti dirujuk kepada dasar ini. Dasar ini. Maka insya-Allah dengan itu kita kata wanita di Terengganu ni selamat, terbela. Dan sentiasa diambil cakna oleh pimpinan kita ni, kerajaan negeri Terengganu. Jadi saya rasa itulah kot, insya-Allah. Kalau ada tertinggal apa mungkinlah satu dua tu mungkinlah boleh rujuk kita punya banyaklah ada sumber-sumber yang tertentu tu. Adalah ke adun wanita kita pun ada FB, uswa, ada belaka yang akan berkongsi dengan semua itulah. Jadi itulah dia perkara-perkara yang kita lihat diusahakan oleh kerajaan negeri kita untuk memartabatkan kaum wanita. Sebab saya rasa bila Cik Na berkongsi memang sangat-sangat panggil kerajaan Terengganu memartabatkan betul kaum wanita ni. Sebab kita martabat bukan dari segi ekonomi saja, Cik Nah. Memartabatkan nilai seorang wanita tu dengan adanya program Sayyidatina Aisyah, Hijab Day. Sebab kita tahu hijab ni merupakan nilai pada seorang wanita. Itu yang sangat penting. Kalau ekonomi aja maju, semayangnya tidak. Ekonomi maju, aurat tak terjaga. Tak boleh lah. Tidak ada keberkatan. Betul, keberkatan senilai kita seorang nak wanita. Maju berkat sejahtera. Betul. Alhamdulillah. Jadi itu antara jawapan kepada apa soalan yang ketiga tadi, iaitu prinsip atau pendekatan. Kita tahu Terengganu lah salah satu negeri yang adanya adun wanita yang membawa suara-suara wanita, masalah-masalah wanita, dan juga alhamdulillah yang Cik Na kongsi tadi adanya dasar wanita yang telah berjaya digubal dasar wanita. Dan alhamdulillah, insya-Allah semoga dengan usaha yang telah dilakukan tu akan memartabatkan lagi wanita-wanita Terengganu. Bila soalan seterusnya Cik Na, tadi kita tahu prinsip macam mana kerajaan Terengganu memartabatkan wanita. Jadi apa pula usaha yang dilakukan oleh kerajaan Terengganu untuk meningkatkan jaya diri? Awak panggil jaya diri ni lain pula diri kaum wanita Terengganu. Macam mana usaha kerajaan negeri nak meningkatkan jaya diri? Sebagaimana kita sebut dah tadi, kerajaan negeri Terengganu apabila sebut jaya diri, bukan saja fokus kepada ekonomi, kejayaan cemerlang dalam bidang perniagaan, syarikat-syarikat yang berjaya, bukan itu. Tapi kalau tengok pada masalah yang pertama tadi memang dari segi ekonomi. Tapi kerajaan menitik beratkan dulu dari segi rohani. Bila rohani tu comel, dalaman iman kita tu molek, ilmu tu mantap, maka insya-Allah ekonomi pun selari. Selari dengan itu dan mencapai keredaan Allah. Jadi antara yang kerajaan telah buat ialah kita tak lupa yang pertama tadi pengisian ilmu. Pengisian ilmu di bawah adun wanita Terengganu, kita ada jelajah untukmu wanita. Apa maksud jelajah ni? Jelajah ni maksudnya adun wanita ni telah merangka program ke kawasan-kawasan. Kita ada 8 parlimen, 8 daerah dalam negeri Terengganu. Maka kita tidak ketinggalan. Kemaman, dungun, sentiasa jelajah untuk wanita, untuk menyampaikan ilmu kepada para wanita. Kita kumpulkan para wanita. Para wanita boleh bertanyakan soalan-soalan. Itu jelajah untuk wanita. Satu lagi yang di acara yang kita buat ialah, program yang kita buat ialah Suara Hati Wanita. Suara hati lain pula tu. Tak ada jelajah. Suara hati ni maksudnya kita nak suruh wanita Terengganu faham berkenaan dengan hak-hak yang mereka boleh dapat. Setelah mereka bercerai ke, ataupun mereka dah jadi ibu tunggal tanpa perceraian. Apa sajalah hak-hak yang sepatutnya.
untuk para wanita akan di situ wanita mendapat ilmu dari segi hak-hak wanita ni lah. Selain daripada itu, banyak lagi lah program-program yang lain. Dan kalau dari segi ekonominya, kita tengok di sana di bawah Yayasan Pembangunan Keluarga, kita ada satu namanya pun program Jaya Diri. Program Jaya iaitu pinjaman khusus untuk ibu tunggal. Ibu tunggal boleh membuat pinjaman. Saya sehingga RM10,000 untuk membiayai perniagaan dia. Dan memang best lah Yayasan Pembangunan Keluarga ni tidak sekadar memberi pinjaman, tetapi memberi kursus, memberi motivasi lengkap sehinggalah mereka berjaya. Dan satu contoh ialah nasi dagang atas tol. Itu adalah mereka daripada program Jaya Diri di bawah bimbingan Yayasan Pembangunan Keluarga Terengganu. Ada berapa cawangan nasi dagang atas tol? Salah satu yang terkenal lah, kita nak sebut banyak lagi. Usahawan yang berjaya daripada ibu tunggal ini di bawah bimbingan bawah Kerajaan Negeri Terengganu. Dan selain daripada itu, kita ada tabung pinjaman usahawan di bawah Yayasan Pembangunan Usahawan. Ada lagi 10 juta setahun. Banyak. Di situ tak kira wanita ke tak wanita, maknanya kita boleh kita boleh menyertai dan boleh memohon untuk pinjaman bagi kejayaan perniagaan kita lah. Betul. Selain daripada itu, di bawah Adun Wanita, kita ada juga jejak usahawan wanita. Betul. Jadi jejak usahawan wanita ni di setiap parlimen, di setiap daerah. Pimpinan masyarakat, isteri-isteri, wakil rakyat sentiasa jejak usahawan wanita. Goreng pisang ke, jual apa, karipap ke, apa saja, kita sentiasa jejak dan kita tanya dia masalah-masalah apa yang timbul. Dan saya nak sebut satu lagi, kita ada dana putera daripada YPU. Yang ini khusus diperuntukkan kepada kaum wanita sebanyak RM50,000. RM50,000 kepada 50 orang usahawan wanita. 50 orang usahawan wanita. Dan dana putera ini juga adalah selain daripada melalui wanita, melalui Pusat Khidmat Masyarakat Adun, mereka menyampaikan dana-dana putera kepada yang layak lah. Selain daripada itu, seraga hijau. Pernah dengar tak seraga hijau? Bagi sayur. Seraga tu kita letak dalam tu sayur-sayur. Ini kita santuni suri rumah untuk mendapatkan seraga hijau. Betul, lengkap dalam seraga tu. Selain daripada itu, satu lagi saya nak sebutkan ialah wanita bijak wang. Pun kita sentiasa ke parlimen supaya wanita suri rumah ataupun yang bekerja bijak menguruskan wang. Bila nampak wang depan mata ni, macam mana nak buat ni? Nak shopping ajalah wanita ni. Jadi kita bimbing wanita Terengganu supaya bijak wang. Jadi banyaklah program-program dan insya-Allah program-program tadi kita akan teruskan. Teruskan insya-Allah. Pastikan kekalkan Kerajaan Terengganu untuk kita meneruskanlah program-program ini insya-Allah. Dan alhamdulillah itu antara jawapan apakah usaha yang telah dilakukan oleh Kerajaan Terengganu. Dan tahniah jugalah kepada YB Kak Da kita yang memang orang kata dok rehat lah Cik Nah. Bergerak seumur. Dia kena cover seperti satu negeri. Betul dah. YB wanita kita ni merasakan bahawa wanita di seluruh negeri adalah seperti dalam tanggungjawab dia. Betul. Dan saya rasa memang Kak Da kita ni dok rehat. Mana-mana program yang berkaitan wanita, kalau Kak Da boleh pergi, memang Kak Da memang akan pergi untuk menyantuni wanita-wanita. Alhamdulillah. InsyaAllah untuk soalan terakhir Cik Nah. Biasanya soalan terakhir ni, apa harapan Cik Nah lah untuk wanita Terengganu di luar sana? Harapan saya kepada wanita Terengganu di luar sana agar kita sentiasa memanfaatkan segala peluang yang disediakan oleh pihak kerajaan negeri dan sentiasa kita ni keluar bersama dengan masyarakat. Betul. Kalau kita duduk di rumah saja, kita mungkin tak tahu. Kita sertailah program-program yang dianjurkan oleh khususnya kalau sebelum ni ada Adun Wanita. Apa saja program-program yang berkaitan dengan wanita yang dianjurkan oleh Urus Setia Wanita Terengganu, maka kita sertai dan insya-Allah di situ kita mendapat banyak manfaat dan menjadikan wanita Terengganu ini mencapai objektif yang kita tentukan, iaitu pembangunan kepada wanita agar
memberikan satu kejayaan, satu bonus kepada negeri Terengganu yang mensasarkan negeri maju, berkat dan sejahtera. Yeah. Dan sebelum tu saya nak sebutkan satu tawaran yang sangat istimewa. InsyaAllah akan dilaksanakan selepas PRU 15. Sekiranya kita insyaAllah diberi mandat lagi mentadbir negeri Terengganu Darul Iman ini, satu tawaran yang khusus untuk suri rumah wanita Terengganu. InsyaAllah kerajaan akan menaja caroman skim keselamatan sosial per keso. Kalau kita dengar sebelum ni orang bekerja je ada skim-skim ni. Ni suri rumah. Suri rumah pun tidak kita terlepas dari mungkin berlakunya insiden kecederaan dan sebagainya. Kerajaan negeri akan menaja caroman ini. Tunggukan suri rumah. Saya tengok kalau saya tanya sebelum ni, masing-masing senyum lebar sampai ke telinga. Wah, seronoknya kerajaan nak beri caroman ni kepada kita. Di rumah pun ada perkeso. Ya, ada perkeso, insya-Allah. Itu syarat tawaran yang sangat baik. Betul. Dan saya menyeru agar semua mengekalkan kerajaan Terengganu yang sebelum ini di bawah pentadbiran Parti Islam Se-Malaysia PAS. Semoga dalam PRU yang ke-15 ini bukan kita saja tetapi ajaklah seluruh ahli keluarga kita, sahabat kita, kawan kita, jiran-jiran kita memangkah Parti Islam Se-Malaysia PAS yang insya-Allah mudahnya bulat je. Bulat dan terang lagi bersuluh. Pakah pada 12 Ogos kayak gini. Insya-Allah. Baiklah. Ada harapan lagi antara harapan Cik Na tadi, marilah kita sama-sama untuk kekalkan kerajaan Terengganu di bawah pimpinan PAS, dan Cik Na pun kabut antara tawaran yang akan diberikan kepada suri rumah. Bukan calang-calang sebab saya tak ada antara tawaran tu, dan insya-Allah jika maknanya PAS masih diberi mandat, dan insya-Allah kita akan usaha juga untuk melaksanakan 10 tawaran, dan termasuklah tawaran yang istimewa untuk suri rumah tadi, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada Cik Na atas luangan masa untuk bersama-sama kita dalam Lubna TV ni, dalam siaran kita iaitu Wanita Terengganu Terbela. Betul terbela sungguhlah bila Cik Na berkongsi tadi pelbagai usaha daripada kerajaan Terengganu dalam membantabatkan wanita Terengganu. Alhamdulillah. Jadi untuk yang terakhirnya, marilah sama-sama kita like, komen dan share live pada hari ini supaya lebih ramai tahu apa itu panggil usaha pada kerajaan Terengganu hari ini dalam memartabatkan wanita Terengganu. Alhamdulillah, setakat itu sajalah daripada saya, Syahidah Muhammad, dan Cik Na kita. InsyaAllah pada episod lain kita akan berjumpa lagi. Setakat itu saja. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.